Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Najmuddin bin Mat Daud selaku pengarah urusan syarikat Wandi Sdn Berhad akan memulakan pembentangan projek mega kami iaitu bangunan futuristik. Terlebih dahulu, saya akan menerangkan secara sedikit latar belakang syarikat kami. Wandi Sdn Berhad merupakan sebuah syarikat Sdn Berhad yang didaftar pada 10 Januari 2010 dengan modal RM1 juta Malaysia. Syarikat kami ialah sebuah syarikat pembinaan yang menerapkan teknologi terkini dan masa hadapan. Syarikat ini dipelopori oleh 6 individu yang berkarisma tinggi, diketuai oleh saya sendiri, pengarah urusan Setiausaha Ainur Mariana binti Muhammad Ali, pengurus promosi Wan Muhammad Sharifuddin bin Wan Bukhari, pengurus publicity Muhammad Denen bin Ismail, pengurus pemasaran Muhammad Irfan bin Muhammad Hazman, dan akhir sekali pengurus keuangan Fatin Nadira binti Kamal Arifin. Sesungguhnya kepakaran dan kemahiran mereka amatlah saya kagumi. Fokus syarikat kami adalah untuk mengkaji dan menambah baik teknologi binaan bangunan yang sedia ada. Visi kami ialah menjadi pelopor dalam pembinaan bangunan berteknologi masa hadapan dan menyediakan bangunan yang lebih selamat untuk segenap masyarakat Malaysia. Misi syarikat kami pula ialah menyediakan khidmatan yang terbaik dan menjadi sebuah syarikat yang berdaya saing dan menjana ekonomi. Tanpa membuang masa, saya akan memberikan sedikit gambaran tentang projek mega kami iaitu bangunan futuristik yang akan dijalankan di Batu Ferringhi. Batu Ferringhi merupakan salah sebuah tempat tumpuan para pelancong ke Malaysia yang terletak di Pulau Pinang. Pada hari ini, terdapat begitu banyak hotel-hotel yang dibina untuk menempatkan para pengunjung. Namun, bangunan-bangunan tersebut tidaklah begitu berteknologi tinggi untuk menampung gegaran gempa bumi yang dikhawatiri akan melanda tempat tersebut. Tambahan pula, tiada kemudahan perumahan yang selamat untuk para penduduk setempat di sekitar Batu Ferringhi. Oleh itu, kami sebagai sebuah syarikat yang prihatin akan rakyat, kami telah bermesyuarat dan bersetuju untuk membina sebuah kondominium canggih bagi menempatkan penduduk setempat sekitar Batu Ferringhi. Sekadar ini sahaja daripada saya. Selanjutnya akan diterangkan oleh unit-unit bawah saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Wan Muhammad Sharifuddin bin Bukhari selaku pengurus promosi syarikat Wandi akan mempromosikan bangunan kondominium yang mampu menahan gegaran gempa bumi. Sesungguhnya bangunan kondominium yang menahan gegaran gempa bumi ini akan dibina di Batu Ferringhi. Sebelum itu saya akan menerangkan serba sedikit berkaitan latar belakang Batu Ferringhi. Batu Ferringhi atau nama lainnya Batu Orang Asing merupakan sebuah bandar kecil yang terletak di Pulau Pinang, Malaysia. Batu Ferringhi sebenarnya adalah kawasan pantai menarik yang merupakan satu kawasan yang popular di Malaysia. Sepanjang kawasan pantai yang terkenal ini terdapat banyak kedai cenderamata, perkhidmatan pengangkutan awam dan hotel-hotel yang bertaraf 5 bintang. Ini terbahagi kepada 2 daerah pentadbiran, iaitu yang pertama selatan barat Pulau Pinang dan yang kedua adalah utara timur Pulau Pinang. Lim Guang Eng merupakan Ketua Menteri Pulau Pinang sekarang dan jawatan ini tersebut dipegang secara berterusan oleh kaum Cina bukan Melayu bagi mencerminkan etnik majoriti negeri ini. Seperti mana yang kita tahu, Batu Ferringhi merupakan sebuah bandar kecil di Pulau Pinang. Sebab itu, lokasi Pulau Pinang adalah di utara belit barat Malaysia. Batu Ferringhi terletak di bahagian utara Pulau Pinang, Malaysia. Dengan lebih terperinci, Batu Ferringhi terletak di antara Teluk Bahang dan Tanjung Bunga. Seterusnya adalah maklumat sosioekonomi. Maklumat sosioekonomi bagi penduduk di Batu Ferringhi adalah penduduk di kawasan ini terdiri dari pelbagai golongan dan pekerjaan, di mana pekerjaan utama bagi penduduk Batu Ferringhi ialah bekerja sebagai jurujual peniaga dan bekerja sebagai ahli perniagaan. Di samping itu,
Pekerjaan-pekerjaan lain adalah seperti pekerjaan awam. Sebagai contoh ialah kaki tangan kerajaan, pensyarah, guru dan lain-lain. Dan seterusnya ialah pekerja swasta. Sebagai contoh pegawai bank, pengurus, pekerja badan berkanun dan lain-lain. Dan tidak juga lupa sebagai pesara. Tambahan pula, saya akan menerangkan mengapa Batu Pergi dipilih sebagai tempat untuk membina kondominium yang mampu menahan gegaran gempa bumi. Di antara sebab mengapa kami memilih Batu Pergi adalah kemudahan asas. Kemudahan asasnya yang lengkap dan sempurna di kawasan Batu Pergi ini dapat menarik penduduk untuk tinggal di Batu Pergi. Di antara kemudahan asas yang terdapat di Batu Pergi adalah pertama, taman permainan kanak-kanak, padang umum, trek jogging dan senaman, tapak dewan yang besar untuk orang ramai, tapak gerai dan tapak penginapan. Akhir sekali, saya akan menerangkan peranan saya sebagai pengurus promosi bagi syarikat Wandi. Di antara usaha yang telah saya laksanakan bagi menjayakan projek ini adalah yang pertama, saya telah mengadakan ceramah-ceramah di Dewan Orang Ramai bagi menerangkan dengan lebih terperinci berkaitan projek mega kami ini. Dengan cara ini, penduduk akan boleh tahu dengan lebih terperinci berkaitan projek kami ini. Dan yang seterusnya ialah saya telah mengedarkan brosur-brosur berkaitan projek kami ini, di mana brosur-brosur ini akan menerangkan dengan lebih terperinci bagaimana projek ini dibina dan mengapa Batu Pergi ini dipilih. Dan yang seterusnya adalah saya telah membuat iklan berkaitan kelebihan dan kebaikan Batu Pergi dan kondominium yang menahan gegaran gempa bumi untuk masa akan datang di laman Sesawang. Sambungan dengan itu, orang luar daripada Batu Pergi juga akan dapat mengetahui perkembangan baru di Batu Pergi. Sekadar ini sahaja daripada saya. Terima kasih. Saya serahkan seterusnya kepada unit yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. Saya Muhammad Daniel Ismail, selaku pengurus publicity bagi syarikat Wandi Sendian Berhad. Melalui video ini saya akan menjelaskan dan menerangkan mengenai objektif operasional bagi projek pembinaan kondominium ini. Saya juga akan menerangkan tentang langkah-langkah serta inisiatif yang diambil oleh syarikat untuk memperolehi ataupun meraih publicity daripada masyarakat. Objektif utama pembinaan kondominium ini antaranya yang pertama, mengurangkan kesan gempa bumi terhadap struktur kondominium ini. Yang kedua, meningkatkan daya ketahanan tapak kondominium. Secara saintifiknya ia digelar base isolation. Objektif yang ketiga adalah mengurangkan kadar kematian akibat kerosakan yang berpunca daripada gempa bumi. Objektif yang seterusnya ialah menyediakan penempatan yang selesa dan juga selamat. Objektif yang terakhir pembinaan bangunan ini adalah untuk menyediakan penempatan yang bertaraf, moden dan juga maju dari segala aspek. Rasional projek ini antaranya, pembinaan ini amatlah penting untuk mewujudkan penempatan yang mampu menahan daripada gegaran akibat gempa bumi. Selain itu, seperti yang sedia maklum, negara Malaysia merupakan negara yang sedang pesat membangun. Oleh itu, pembinaan bangunan kondominium ini mampu menjadi contoh pada pembinaan-pembinaan yang lain dari segi keselamatan dan juga kemodenannya. Berdasarkan statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia pada tahun 2014 menjangkakan penambahan populasi rakyat Pulau Pinang dari tahun ke tahun. Oleh itu, pembinaan kondominium ini secara tidak langsung dapat memenuhi permintaan yang tinggi terhadap penempatan yang selamat, selesa dan juga kondusif. Tambahan pula, penempatan di sekitar Batu Pergi tidak lagi relevan untuk dijadikan sebagai tempat tinggal kerana sudah usang. Kebanyakan daripada penempatan tersebut sudah mengalami kerosakan yang jelas seperti rekahan, runtahan,
maupun kebocoran. Sebelum saya mengakhiri penjelasan saya, suka saya untuk menjelaskan tentang langkah-langkah dan inisiatif yang diambil oleh syarikat kami untuk meraih publicity daripada lapisan masyarakat maupun kerajaan. Langkah yang telah kami lakukan antaranya menunjukkan larian amal di sekitar Batu Feringgi dengan kerjasama Kementerian Belia dan juga Sukan. Antara langkah yang sedang dilakukan oleh syarikat kami adalah antaranya kami dengan kerjasama profesor-profesor daripada universiti tempatan sedang menyiapkan satu kertas kerja tentang kesedaran terhadap gempa bumi dan solusinya. Selain itu, kami dengan kerjasama CIDP Malaysia mewawarkan kepada kontraktor baru ataupun yang lama tentang projek kami ini. Okay, sekian daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada saudara Muhammad Irfan bin Hazman daripada unit pemasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama diberi Muhammad Irfan bin Muhammad Azman. Saya selaku pengurus unit pemasaran. Untuk projek kali ini, kami telah bergabung tenaga dengan unit promosi, iaitu unit sahabat saya, Wan Muhammad Syarifuddin. Kami telah sebulat suara memilih Batu Feringgi sebagai kawasan untuk membina projek kami kali ini. Sebab kami memilih Batu Feringgi sebagai kawasan untuk membina projek kami kali ini telah pun diterangkan oleh Muhammad Syarifuddin. Saya hanya ingin menambah sedikit sebab kami memilih Batu Feringgi sebagai kawasan pembinaan kami. Seperti yang diketahui umum, Malaysia terletak di luar lingkaran gempa bumi. Jadi sudah semestinya ramai di antara rakyat Malaysia yang memikirkan bahawa Malaysia tidak mungkin mengalami gegaran gempa bumi. Tetapi secara realitinya, gegaran gempa bumi telah pun berlaku di kawasan Malaysia. Contohnya seperti di Perak, Langkawi dan juga sudah semestinya di Batu Feringgi. Tetapi gegaran yang berlaku di Malaysia tidaklah sebesar gegaran yang berlaku seperti di negara Nepal dan juga di negara-negara yang terletak di dalam lingkaran gempa bumi. Terlebih dahulu saya ingin memberitahu kepada anda semua bahawa alat pemasangan asas yang kami akan letak pada bangunan yang akan kami bina ini tidaklah 100% menahan daya gegaran gempa bumi yang berlaku seperti di Nepal, tapi ia mampu menahan daya gegaran seperti yang berlaku di Malaysia. Kerana di Malaysia gegaran yang berlaku tidaklah sebesar gegaran yang berlaku di Nepal. Jadi dengan alat pemasangan asas yang kami akan letakkan pada bangunan kondominium yang akan kami bina ini, sudah semestinya ia akan efektif pada bangunan kami kerana gegaran gempa bumi yang berlaku di Malaysia tidaklah besar. Seterusnya, saya ingin menerangkan tentang tapak pembinaan projek kami ini. Tapak pembinaan projek kami ini terletak betul-betul di hadapan kondominium yang telah pun dibina di kawasan Batu Feringgi tersebut. Jadi saya sebagai unit pemasaran perlu mencari cara bagaimana untuk memastikan pasaran projek kami ini memerangsangkan. Kerana itulah kami meletakkan alat pengasingan asas pada bangunan yang akan kami bina ini. Seterusnya, saya akan menerangkan fungsi alat pengasingan asas ini. Fungsi alat pengasingan asas ini berfungsi seperti spring yang ada pada kereta, di mana ia bertujuan untuk menahan daya gegaran. Samalah seperti alat pengasingan asas yang kami akan letak pada bangunan kondominium kami ini. Apabila berlakunya gegaran gempa bumi, alat pengasingan asas ini telah pun mengasingkan tapak bangunan daripada tanah. Jadi apabila berlaku gegaran, seluruh bangunan akan bergegar pada masa yang sama. Jika alat pengasingan asas ini tidak ada, maka tapak bangunan tidaklah terasing daripada tanah. Jadi ia tidak akan bergegar pada masa yang sama. Struktur atas bangunan akan bergegar, tetapi tapak bangunan tidak akan bergegar. Jadi ini boleh menyebabkan
retakan ataupun kemusnahan pada bangunan. Dengan alat pengesingan asas ini, ia dapat mengurangkan risiko kerosakan yang akan berlaku pada bangunan-bangunan yang akan kami bina ini. Jadi, saya rasa itu sajalah tugas saya. Sekian saja daripada saya selaku unit pemasaran. Dan saya akan serahkan penerangan seterusnya kepada sahabat saya daripada unit kewangan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatina Dia binti Kamal Arifin sebagai Ketua Bahagian Keuangan akan menjelaskan anggaran kos pembinaan projek kami, iaitu pembinaan menggunakan sistem isolasi dasar, base isolation. Pembinaan ini melibatkan 3 fasa dan setiap fasa mempunyai anggaran kosnya tersendiri. Fasa pertama iaitu asas pembinaan seperti kerja cerucuk, kerangka konkrit tertulang, kerja bumbung serta kerja batu bata memerlukan kos dalam anggaran RM30,400,000 Malaysia. Fasa kedua memerlukan pemasangan kombinasi natural rubber bearing, lead rubber bearing dan lantai dasar bangunan yang menggunakan friction pendulum system beranggaran RM20,900,000 Malaysia. Fasa ketiga iaitu kerja pendawaian elektrik, PA sistem, perpaipan, kemasan dinding, karpet dan sehingga penyiapan pembinaan beranggaran RM10,400,000 Malaysia. Jumlah bagi kerja pembinaan kondominium ini secara keseluruhannya berjumlah RM61,700,000 Malaysia. Namun, dana yang berjaya dikumpul sejak Disember 2012 sehingga kini hanya berjumlah RM50,500,000 Malaysia. Jika ceritanya ini kami memaknakan bahawa syarikat kami menghadapi kekurangan dana untuk melaksanakan projek kami yang dianggarkan sebanyak RM11,200,000 Malaysia. Dengan ini, sekiranya projek ini berjaya diteruskan, kami akan berusaha untuk memohon dana daripada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak, Perdana Menteri kita, bagi melaksanakan projek ini dengan jayanya. Saya Ainur Mariana binti Umar Ali selaku Kesetiausaha Wan di Sedia Berhad akan menyatakan rumusan berserta lampiran bagi kertas kerja pembinaan kondominium futuristik yang akan dikendalikan sendiri oleh syarikat Wan di Sedia Berhad. Seperti yang dapat kita lihat melalui pembentangan yang dibentangkan oleh rakan-rakan saya, dapatlah dirumuskan bahawa maklumat utama pembinaan bangunan futuristik ini adalah untuk membina sebuah kondominium yang dilengkapi sistem penyerap getaran. Dengan terbinanya bangunan ini, pertama sekali ia dapat mengurangkan kesan gempa bumi terhadap struktur bangunan. Seterusnya, struktur binaan ini dapat meningkatkan daya ketahanan tapak bangunan berdasarkan konsep base isolation. Yang ketiga, bangunan ini dapat mengurangkan kadar kematian akibat kemusnahan bangunan akibat gempa bumi. Konklusinya, penduduk dapat tinggal di kawasan selamat dan selesa serta akan terbinanya bangunan yang bertaraf moden dan maju dari segala aspek yang mampu memanfaatkan semua pihak. Untuk bahagian lampiran, ianya terbahagi pada 2 bahagian. Bahagian pertama mengandungi senarai EJK pembinaan bangunan futuristik. Dalam projek ini mengandungi 6 orang EJK yang terlibat. Bahagian kedua pula mengandungi gambar dan pelan tapak kondominium. Di sini saya sertakan gambar-gambarnya. Seperti yang anda lihat, terdapat pelbagai jenis reka bentuk yang boleh menjadi tapak bangunan futuristik ini. Sekian saja pembentangan daripada syarikat kami. Terima kasih atas perhatian dan peluang yang diberikan kepada syarikat kami. Mohon maaf ada terkasar bahasa. Sekali lagi izinkan kami mengundur diri. Assalamualaikum.